Saya boleh cakap kau apa hal? Tengok je lah TikTok sekarang ni. Saya buat video bagi anak gila ni, nak cari 1,000 view pun apa susah. Tapi kalau tengok adik-adik kita terkedik-kedik walaupun pakai tudung, kadang pakai tudung tapi tak betul, terjojol sana sini kan. Isteri saya bertegur, mana abang tahu sampai video 100,000 punya view. Saya nak tahu YouTuber ni dia sebenarnya macam mana lah. Ada satu YouTuber ni lah kan, dia baru nak up. Dia kan telah pergi ke satu tempat, dia makan-makan, buat reunion dengan artis tu. Artis tu payah sepatu. Lepas tu dia marah-marah payah, siap tepuk meja. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria diucapkan kepada anda semua. Okey. Kalau sebut pasal perkataan YouTuber, saya pun tak sangka orang menggelarkan saya YouTuber. Saya anggap terima panggilan YouTuber tu apabila ada orang yang mendoakan, dia kata you boleh pergi jauh, konten yang menarik, penyampaian yang jelas dan terang, padu, tetapi tak kurang juga yang mengutuk, mengkeji dan mengkecam. Belit nak sebut ni. Okey. Tapi saya terima seadanya dan saya pun tak sangka pada awalnya saya buat video lebih kepada mempromosikan produk saya. Tapi tersentak ada satu isu yang panas tu membabitkan seorang individu ini yang lebih kepada tuduhan fitnah. Jadi saya buat video berkenaan beliau dan tiba-tiba video itu meletup. Dan follower saya semakin ramai, tapi tak seramai YouTuber-YouTuber lain. Perlu diingat, ada juga YouTuber, saya nak tahu YouTuber ni dia sebenarnya macam mana lah. Macam saya yang menampilkan keberanian mimik muka. Ataupun YouTube video-video yang dibuat adalah menonjolkan muka. Sebab ada orang dia just suara saja. Nampak kat situ. Okey? Dia buat suara mimik tapi muka dia tak nampak. Dan tetapi follower dia ramai. Okey? Baru-baru ni saya upload tentang seorang artis nasyid dan komposer terkenal yang ditangkap kerana menanam pokok ganja di kondominium di Kota Damansara. Seriously, kan, saya berani cakap sebenarnya pada masa tu saya tak tahu siapa. Dan ada satu komen dalam video tu, dia kata kau tak payahlah nak buka aib orang, nanti orang akan buka aib kau, kan. Allah buka aib kau. Dia komen kat saya lah, okey, nak sekadar nak tarik view, tak payahlah, buatlah cerita lain dan sebagainya. Sebenarnya cerita dia macam ni, saya memang tak tahu siapa artis tersebut. Kalau kata saya buka aib, sedangkan berita itu saya tahu pun daripada sumber lain, iaitu sumber daripada satu stesen televisyen. Dan adakah stesen televisyen tersebut boleh dikatakan buka aib? Nampak kat situ, kan? Jadi kat sini, kalau kaji balik video-video saya sebelum ni, kalau membabitkan kesalahan artis, kesilapan artis ataupun perkara-perkara yang orang kata aib, contoh Kak Long 7E dan sebagainya, tengok balik video saya lebih kepada macam insaf, macam rasa ya Allah, macam ada selit doa. Macam Kak Long 7E tu saya pun doakan dan saya rasa kenapalah jadi macam ni, tak malu ke suami, keluarga? Kan nampak, ada tak saya kecam, mengeluarkan perkataan-perkataan maki amun dan sebagainya. Contoh orang yang kecam saya kerana kononnya saya buka aib artis nasyid tersebut. Saya boleh cakap kau apa hal, kan? Saya pernah merasa dialog macam tu, kan? Tapi tu dah hati panas sangat lah. Tapi tak, itu contoh. Ataupun saya boleh maki balik, ataupun saya cakap perkataan-perkataan kotor kepada orang kata yang komen tu lah. Tapi tidak. Okay? Terbaru pasal kes Zul Arifin, saya selitkan orang duk cerita. Kalau tengok video Zul Arifin yang panas tu, ramai yang suka upload, kan? Faham tak? Kau upload benda tu, kan? YouTuber di luar sana, YouTuber yang tidak menampilkan wajah, tak berani. Saya berani. Muka saya yang tak berapa handsome ni, saya berani. Tapi yang YouTuber ni, you just buat satu suara ala-ala wartawan, tapi muka tak tampil, tak berani lah, tak gentle lah. Okey? Nampak? Saya tak berani, saya berani. Tapi ingat, video yang Zul Arifin video panas tu, dalam channel YouTube saya lapik, saya kaburkan. Dan isu Zul Arifin ni, nak cerita pasal apa ni? Zul Arifin ke artis nasyid ni? Hantam sajalah, kan? Isu Zul Arifin, saya selitkan video yang menampakkan beliau bersama Abid Liu, beliau suka ataupun rajin mengunjungi sampai jika melawat orang meninggal, kan? Video-video yang baik.
Dan dalam masa sama, isu Zul Arifin, saya ada mendoakan, kita sama-sama mendoakan agar Zul Arifin ni cepat kahwin. Bila dia cepat kahwin, kan, dia akan jadi macam Zul Fatah. Zul Fatah, kawan lama sekolah dulu, kawan sama kerja jiran. Bukan Zul ni, siapa ni? Fatah Amin. Zul Fatah pula. Fatah Amin ada keluar kenyataan baru-baru ni kan, bahawa kalau dia nak terima mana-mana tawaran berlakon, dia akan pilih lakonan ataupun tidak akan melakukan aksi-aksi bersentuhan dengan pelakon wanita lain, kerana menghormati ataupun dia kata dalam keadaan sekarang dia bergelar suami dan juga dah ada anak, seorang bapa lah. Nampak kat situ kan. Alah, tersebut nama Zul Fatah pula. Zul Fatah boleh tengok ke video saya ni? Kawan lama, kerja kilang dulu, dah tutup dah kilang tu. Terselit pula kat situ, nampak? Jadi janganlah kata saya nak sebarkan aib. Saya pun gentle. Dan sekarang dah terdedah kan, iaitu artis nasib tersebut yang katanya bakal orang kata apa ni, jika disabitkan kesalahan, hukuman gantung sampai mati. Nampak kat situ. Dan itu adalah tak lain tak bukan, saya kena sebut juga sama nama tahu, ini bukan buka aib, iaitu Yasin yang dulu masa mula-mula menceburi bidang hiburan sebagai kumpulan Nasib Brothers. Okey. Tapi benda ni masih lagi dalam pertuduhan dan dalam siasatan, dan kita tak tahu penghujung dia macam mana. Tetapi jika betul dia didapati bersalah dan dijatuhi hukuman gantung, saya masih ingat lagi ada satu komen daripada netizen ustaz ke macam tu. Dia kata kalau seseorang itu yang dijatuhi hukuman gantung, dia dah tahu dah tarikh dia mati bila, dan dalam masa sama dia akan bertaubat. Kita ni yang tak tahu mati bila, entah-entah besok mati dalam keadaan apa. Macam garang pula tiba-tiba video kali ni. Dah selama sangat saya buat video yang sopan-sopan ni, kali ni hantam sikit. Nampak kat situ? Nampak? Maknanya kita pun pernah tengok juga video Ustaz Abid Liu, tapi yalah boleh panggil Ustaz kot. Beliau mengunjungi, diberi penghormatan, diberi kebenaran mengunjungi penjara, saya lupa penjara mana, untuk beliau berjumpa dengan banduan yang bakal dijatuhi hukuman gantung sampai mati. Macam itulah. Boleh cari video tu kan. Nampak? Kerana apa? Begitu juga dengan satu video seorang ibu kepada beberapa anak yang juga dijatuhi hukuman gantung. Saya terbaca, dia itu yang saya terbaca komen tu. Dia kata tak apalah kan, ini ujian daripada Allah. Tetapi sekurang-kurangnya kakak tersebut, makcik tersebut, ibu tersebut, dia tahu tarikh mati dia bila. Dan dah tentunya dalam tempoh dia nak menghadapi maut tersebut, hukuman gantung tu, dah tentulah nak buat apa lagi? Taubat, minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan semua keluarga, minta ampun dengan semua manusia kan. Sama ada hukuman dijatuhkan itu kerana fitnah ke, memang dia buat kesalahan tu ke apa ke, itu tolak tepi. Sebab tak dapat dinafikan. Kita tengok dalam dunia filem perfilman, kadang-kadang ada kisah-kisah fitnah, kisah berlakunya tuduhan sabotaj, bukan sabotaj, pengkhianatan. Okey. Yang mana watak tersebut dalam drama ke filem tu, dia tak melakukan kesalahan tu tetapi akibat daripada fitnah ataupun tuduhan terancang, maka dia dijatuhi hukuman gantung sampai mati dan sebagainya. Ada kan drama-drama macam tu. Okey. Nampak ke situ. Dalam kes kumpulan ataupun artis nasib tersebut, iaitu brother Yasin kita ni, dan yang sebelum tu kecoh juga, DJ yang popular, DJ yang suaranya memang tak dapat dinafikan dengan penyampaian yang begitu menusuk ke kalbu, Ismah Halil Hamzah kan. So sekarang ni kita tengok ngeri kan, benda yang kita tak sangka kan. Dan saya berdoa, biarlah saya berniaga ni, orang kata tukar tangan macam ni dengan orang hutang saya hutang orang, saya hutang dengan institusi kewangan macam ni, tak boleh bayar apa semua, saya tangguh, minta panjang umur supaya penaikan saya semakin meningkat maju, dan semoga saya dapat melunaskan hutang kepada kawan-kawan saya. Ini cakap tu terang ni, apa nak malu kan. Mungkin juga orang yang saya berhutang tu sedang tengok TV saya ni, TV pula, video saya. Sabar, doakan saya. Dan juga mungkin ada yang anda yang sedang menonton rancangan pula, video saya ni, sedang berhutang dengan saya, pernah berhutang dengan saya, ada bayar.
supaya saya boleh, ni kejap cerita pasal apa ni, dah cerita pasal hutang pula ni. Ada macam tu lah kalau dah berkait kan. Dan dalam masa sama saya berdoa, ya Allah semoga aku dijauhkan daripada segala ujian yang berat. Okey. Risau. Ujian berat macam-macam. Takut saya tiba-tiba ada orang buat fitnah ke apa ke. Dunia fitnah ni jangan main-main tau. Dan kes Yasin ni dah dikaitkan pula dengan dunia politik pula. Tu faham-faham. Yang tu saya tak tahu tepi. Ramai yang dah tahu dah kan. Nanti saya tengok hantar slide juga dah. Okey. Yang ada kaitan dengan Yasin ni dengan parti politik ni. Lepas tu dia cakap, dia kata Najib gini. Lepas tu orang balik-balik, yang mana penyokong Najib, yang mana penyokong PKR, yang mana nampak. Yasin ni dia tidak telan duit rakyat dan Najib ni gini. Sedangkan kes Najib ni pun saya nak cakap lebih-lebih pun susah juga. Kan sebab dia dah dijatuhkan hukuman kan, tapi masih bebas. Mesti ada cerita di sebaliknya. Dan sekarang ni penyakit pula. Penyokong kuat bosku ini nampaknya mereka begitu bersemangat sekarang. Kerana apa? Mereka yakin dengan bosku yang difitnah. Tapi saya pun nak cakap susah sebab betul ke ini dah dalam video lain lah saya cerita kan. Tapi yelah, kita tak dapat nak kata apa. Kita doakan baik-baik lah. Sebenarnya saya lebih suka berdoa agar Malaysia ni kekal aman makmur. Dan kepada mereka yang memang membuat kesalahan agar mendapat hukuman yang setimpal. Tapi don't worry kan. Jangan risau. Kalau mana-mana individu yang terlepas daripada hukuman di dunia ni, jangan risau kan. Sebab adanya hukuman di alam fana pula, di alam barzah ataupun di Siratul Mustaqim nanti. Tapi tak mustahil jenayah macam mana, jahat macam mana pun, pintu taubat masih terbuka. Saya bukan ustaz, saya bukan ulama, tapi saya pun risau dalam sesama. Janganlah saya berdoa, kadang-kadang saya ada berdoa dalam bahasa Melayu pun cukup. Janganlah kau cabut nyamaku ya Allah dalam keadaan aku tidak layak masuk ke surgamu. Kan? Mungkin saya sekarang dalam keadaan yang nakal, jahat, buat maksiat, buat yang tak senonoh dan sebagainya. Kan? Tapi yang penting solat 5 waktu tu kena jaga. Tapi dalam sesama risau juga macam cakap tadi kan, kalau saya mati, anda mati dalam keadaan belum sempat bertaubat dengan dosa yang banyak. Nampak ke situ? Kena ulang balik video saya ni tau, baru faham apa yang saya cuba nak sampaikan. Kalau dengar sekali korang pun pening rasanya. Dengan aku pun pening. Nampak ke situ? Tapi itulah. Okey, saya apa yang penting, saya berdoa agar kita Malaysia aman makmur, ramai yang mendapat hidayah sebab kita sebuah negara Islam. Dan kita berdoa agar perkara-perkara maksiat, mungkar dan sebagainya. Dan tak pernah juga saya buat satu video yang dalam sebelum-sebelum ni macam seolah-olah saya lebih suka kalau teknologi canggih yang anda sedang saksikan ni, iaitu handphone ini yang adanya internet, ada video kan, agar memang gila lah saya cakap ni, memang satu benda yang gila, tapi tiada yang mustahil. Semoga teknologi ini ditarik balik Allah kan, supaya fitnah, supaya benda-benda yang tak senonoh ini. Tengok je lah TikTok sekarang ni. Saya buat video bagi anak gila ni, nak cari 1,000 view pun apa susah. Tapi kalau tengok adik-adik kita terkedik-kedik walaupun pakai tudung, kadang pakai tudung tapi tak betul kan, terjojol sana sini kan. Isi saya bertegur, mana abang tahu sampai video 100,000 punya view. Takkan saya nak jawab kan. Jiran sebelah, kawan sekolah lama bagi tahu. Maknanya saya pun tertengok kan. Aduh, nampak ke situ? Sebab tu saya rela, saya sanggup kalau teknologi ini ditarik balik. Biarlah kita ada nak tengok satu hiburan ke apa ke melalui macam zaman kuno dulu lah. Stesen TV saja, tiadanya YouTube, tiadanya Facebook, TikTok. Gila apa aku ni. Tapi betul lah, saya ada baca satu komen. Sebenarnya teknologi ini terpulang kepada cara. Sebab ustaz-ustaz ulama' pun sekarang ni ada akaun TikTok. Tapi kita risau juga. Contoh saya ustaz ulama', kita niat baik ni, tiba-tiba terlintas benda tu. Dah, tu macam mana tu? Sebab ada satu ustaz di Indonesia yang menyatakan bahawa hukum download aplikasi TikTok ni jatuh haram. Dia bukan TikTok aja sebenarnya, boleh jatuh haram semua. YouTube, sekarang ni anda tengok YouTube channel saya, cuba type YouTube yang tajuk dia lucah-lucah punya, confirm. Sama juga Facebook, sama juga Instagram. Jadi terpulang. Umpama pisau tahu pisau potong bawang tu kan. Tapi kalau kita nak buat jahat, pisau tu boleh mencederakan orang. Pistol
Kan? Untuk apa? Menembak penyeraya. Tapi dalam sama pistol digunakan untuk merompak. Jadi bukan mudah. Tapi saya nampak kat sini kan, media sosial ni amat bahaya kan. Cara macam mana kita nak handle dia tu pandai-pandai lah. Nampak kat situ. Tiba-tiba pula hari ni mood saya lain macam kan. Tapi itulah keunikan saya. Saya kalau buat video, saya bukannya jenis di belakang tabir kan. Maknanya muka saya keluar kan. Gentle lah maksudnya. Bukannya sekadar orang kata buat video menggunakan suara saja kan, komen sana komen sini kan. Okey. Jadi tersilap kata tekan semasa, saya mohon ampun dan maaf atas segala yang terkasar bahasa dan sebagainya, tersilap fakta dan sebagainya. Okey. Apa yang tak betul, apa yang kurang menarik, apa yang silap dan salah sebagainya, saya buka ruang komen. Nampak kat situ. Okey. Dan saya doakan kepada Brother Yasin ni semoga tabah dengan ujian yang dihadapi oleh anda kali ini. Lama kita tak dengar pasal dia kan, tiba-tiba boom meletup kes macam ni kan. Lepas ni entah apa lagi kes kan di zaman viral ini. Okey, dan yang penting sekali saya ingatkan kepada anda di luar sana, kita paling banyak tengok video-video pergaduhan, video-video jenayah dan sebagainya. Semua tu datang daripada mana? Pun datang daripada teknologi juga. Kalau tadi cakap teknologi ni mendatangkan bahaya, dalam masa sama teknologi juga mendatangkan orang kata sebagai bahan bukti. CCTV, dashcam kan. Ni CCTV bergerak ni, handphone anda ni kan, berlaku apa-apa suruh ribut rakam dan viral. Kadang-kadang benda tu tak payah rakam. Ada satu berlakunya macam kecemasan ke yang patutnya ambil tindakan, tapi lebih ramai yang merakam dulu. Nampak kat situ. Bukannya apa. Okey. Tapi ingat, apa yang kita buat kebaikan ni, okey, sentiasa dirakam. Dirakam di kiri dan kanan kita. Faham sudah. Nampak kat situ, dirakam kan. Nantilah di sana nanti benda-benda tu semua akan ditimbang. Ke mana kita? Kan? Nampak kat situ. Okey? Bila nak habis video ni? Dia bila nak habis tu, bila dah putus idea ni, bila ada idea dia boleh cakap dia susah nak berhenti. Saya cakap buatlah video yang baik-baik kan. Jangan buat video-video yang mengarut. Nampak kat situ kan. Mana tahu ingin mendatangkan keuntungan di masa akan datang dan jangka masa panjang. Okey, tersilap kata, terkasar masa, saya mohon ampun dan maaf daripada ujung rambut sampai ke ujung kaki saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.